terlibat dalam gerakan NGO Islam, dan 5 tahun kebelakangan ini saya berkhidmat sebagai pengurus R&D di IKSIM, termasuk jadi ketua pengarah kepada bahagian kajian strategik di IKSIM, Institut Kajian Strategik Islam Malaysia, sebuah institut yang ditutup selepas kerajaan jatuh pada 2018. Ini merupakan satu-satunya agensi Islam daripada 13 agensi. Di pusat dia ada 13 agensi Islam. Agensi saya yang ke-13, IKSIM, ditutup lebih kurang arahan penutupan dia datang seminggu selepas kerajaan jatuh. Tapi alhamdulillah kerajaan yang menjatuhkan tu sekarang ni jatuh. Cuma tak tahulah saya nak hidup balik ke tak hidup balik, tak tahu. Dan juga pada Ustaz Alauddin, sahabat saya di ISR, Ustaz Engku sama dengan saya, Ustaz Engku Ahmad Fadil, sama-sama dibuang kerja. Sebab buat kerja-kerja yang kita nak bentangkan ni lah, dibuang kerja. Jadi yang berdepan dengan ustaz-ustaz para ulama depan saya ni seorang pengganggu lah. Pengganggu depan ni. Tapi saya sebenarnya bukannya layak depan ni untuk bercakap pada tuan-tuan lah. Saya cuma nak kongsi pengalaman saja. Kongsi apa yang berlaku. Sebab masa tak cukup, kita terus ke presentation ni. Nombor 1. Pada ketika hari ini, bukan setakat hari ini, dah lama, dekat 50 tahun, 40 tahun, mengikut berita yang dimuatkan dalam sebuah portal internet semalam, mereka mengatakan bahawa British telah buat kerja lebih kurang 40 tahun untuk pastikan kuasa dia bersambung kat sini. Tahun 2018, minta tolong pakai slide je, tak payah ambil muka saya, tak apa kan? Pakai slide je, terus direct. Okey. Pada tahun 2018, Ketua Perisikan Israel, Danny Yatom, dia mengeluarkan satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa Israel tidak boleh membuat kerja-kerja perisikan secara jelas dan aktif di negara Malaysia. Dia kata kerana apa? Kerana jauh daripada tempat dia, dan kalau dia masuk campur kat tempat ni, dia akan timbul macam-macam hal. Jadi Israel, dia minta supaya Amerika, kerajaan Amerika, pemerintah Amerika masuk ke Malaysia, buat kerja-kerja perisikan dengan laju, dengan tersusun, untuk pastikan agenda mereka mengawal Malaysia ni ikut kata dan kehendak mereka berjalan. Ini dalam berita tu, dimuatkan dalam Free Malaysia Today. Pada waktu tu juga, tahun 2018, pihak pemerintah Amerika melalui ejen perisikan dia, CIA, mengeluarkan satu iklan mencari ejen-ejen perisik berbahasa Melayu, yang bercakap bahasa Melayu, fasih bahasa Melayu. Seboleh-bolehnya ejen-ejen ni bergerak dalam gerakan Islam, bergerak dalam sekolah-sekolah pondok, bergerak dalam gerakan-gerakan NGO Islam. Supaya apa? Supaya setiap apa yang kita buat, kita rancang, kita susun, mereka tahu, dan mereka boleh buat tindakan-tindakan menggagalkan perkara tersebut. Hari ini alhamdulillah, saya tengok bila ada istimewa pondok macam ni, sebenarnya ini antara perkara-perkara yang diorang sangat-sangat takut. Sebab kebangkitan Islam tidak pernah bangkit. Di Malaysia ni tak bangkit lama dah. Kebangkitan Islam kat Malaysia tak pernah bangkit sebenarnya. Selepas daripada merdeka tu, dia belajar ada, sekolah ada, kebangkitan tu tak ada. Kerana apa? Kerana ulama-ulama tak sertai kebangkitan tu lagi. Ini yang kita nak seru, ini yang kita nak ajak, ini yang kita nak bawa sekali supaya kita sama-sama dapat fikir. Generasi ulama yang baru lahir ni, generasi ulama yang ada pada ketika ni, kita nak bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, membuat satu pemikiran yang sama secara strategik untuk atasi masalah-masalah ni. Ini pada 2018, mereka mencari ejen perisik bahasa Melayu. Daripada 2015 sampai 2020, Amerika dah belanja lebih 300 bilion ringgit, bilion dolar, 300 bilion dolar untuk buat kerja-kerja perisikan dekat satu dunia, terutama Malaysia. Kenapa dia target dekat sini? Kenapa dia sasarkan negara Malaysia ni? Kerana pada tahun 2004, pihak tentera udara Amerika mengarahkan satu jabatan strategik dia untuk membuat satu kajian macam mana Amerika nak bergerak di dalam negara-negara Islam, macam mana Amerika nak masuk dalam negara Islam dan mengawal negara tu. Kajian tu dibuat pada 2004, diterbitkan oleh RAND Corporation. Ini kertas kajian dia. Apa dia kata? Tentera udara Amerika bagi arahan buat kajian ni dengan 3 fokus utama. Nombor 1, kenal pasti dekat semua negara Islam yang ada kat dunia ni, apa bentuk ideologi dan mazhab-mazhab yang ada kat situ. Selepas tahu apa mazhab yang ada kat situ, apa pegangan yang ada kat situ, kaji rekahan dia. Kumpulan mana yang bergaduh dengan kumpulan mana? Kumpulan A bergaduh dengan kumpulan B. Pastikan kita tahu. Bila dia tahu benda tu, dia akan pastikan kumpulan satu lagi, dia akan bagi duit, bagi bantuan strategik, bagi bantuan teknikal, dia latih, dia bawa pergi ke Amerika, buat dan sebagainya, balik ke negara ni balik, bergaduh.
hancur. Kesatuan Islam hancur. Itu dalam kajian dia. Dan dia suruh buat perancangan jangka panjang macam mana nak hancurkan kesatuan orang Islam dekat semua negara Islam. Dalam kertas yang sama, dia mengatakan bahawa orang-orang Arab ni, orang Arab yang ada dekat dunia ni, orang Islam, orang Arab ni cuma 20% saja dia kata. Dia kata jangan pedulilah tentang orang Arab ni. Kebangkitan takkan berlaku di tanah Arab, dia kata. Takkan berlaku di Timur Tengah. Ini kertas kajian daripada pihak Amerika sendiri. Bila pagi tadi, Ustaz Muqtas ni, Batu Ustaz Nik Amar pun, tadi dia ada cakap tadi, bahawa semua bangsa dalam dunia dah diberi pilihan, diberi peluang untuk memimpin Islam di peringkat dunia tu. Bangsa Kurdis dah, bangsa Arab dah, bangsa-bangsa lain dah, cuma bangsa Melayu belum lagi. Dia kata mungkin satu hari nanti, silap-silap, mungkin dalam percaturan yang kita tengok sekarang ni, kemungkinan besar bangsa Melayu ni akan bangkit dan membawa gerakan Islam ni sampai ke pesada dunia, insya-Allah. Bukan kita saja percaya tentang benda tu, pihak Amerika pun percaya tentang benda yang sama. Ini dalam kertas kajian dia yang bahagian merah yang bawah tu. Kalau kita tengok bahagian merah yang bawah tu, dalam kertas tu yang ditulis pada 2004, dia kata kebangkitan Islam tidak akan berlaku di Timur Tengah, tapi kebangkitan Islam akan berlaku di Asia Tenggara. Asia Tenggara ni ada 3 je negara Islam. Nombor 1 Malaysia, nombor 2 Brunei, nombor 3 Indonesia. Jadi salah satu daripada negara ni akan terlibat atau ketiga-tiga ni sekali bergabung membangkitkan semangat Islam, dan Islam akan bangkit dari sini. Bukan kita kata. Kertas kajian pihak RAND Corporation ni. Lalu mereka buat macam-macam strategi. Macam-macam benda lah. Dia bawa masuk ke Malaysia ni, dia bawa masuk macam-macam fahaman, dia cuba nafikan 1100 tahun sejarah kita ni sebagai sebuah negara Islam. Bila merdeka pada 1957, habis merdeka 1997, negara ni, semua negeri bergabung, kita jadi sebuah negara yang dikenali Persekutuan Tanah Melayu. 1963 kita jadi negara Malaysia. Ini perkara 3 satu dalam perlembagaan persekutuan. Kita pun ada perlembagaan. Dalam perlembagaan menyatakan jelas, negara ni negara Islam. Ramai yang tak tahu tentang benda ni. Bila ramai tak tahu negara ni negara Islam, maka kita serahkan kepada orang bukan Islam untuk tentukan siapa negara ni, apa negara ni. Pihak bukan Islam, dia kata negara ni bukan negara Islam. Kita kata negara Islam. Perlembagaan kata negara Islam. Tapi dia kata negara ni bukan negara Islam. Dia kata negara ni negara sekular. Sedangkan jelas, dekat perkara 3 ni, Islam ialah agama bagi persekutuan, agama bagi negara ni. Yang di-Pertuan Agong, perkara 371, bersumpah. Saya tak tukar gambar Agong lagi. Berapa kali dah minta maaf, tak tukar lagi. Yang di-Pertuan Agong, setiap kali mana-mana Agong nak masuk, jadi yang di-Pertuan Agong dilantik, dia perlu bersumpah. Angkat sumpah. Ini sumpah dia. Kami Sultan Muhammad Kelima yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi, dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Dengar dengan jelas, semua orang boleh dapat dengar yang di-Pertuan Agong bila dia bersumpah pegang jawatan tu, first kali dia kena buat, dia sumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dengan nama Allah dia bersumpah bahawa dia perlu memelihara Islam pada setiap masa. Bila-bila masa sekalipun dalam negara ni mesti pastikan Islam terbela, Islam terjaga, institusi Islam tidak dipinggirkan. Seharusnya institusi pondok ni mendapat bantuan penuh daripada kerajaan. Sepatutnya, sebab ini negara Islam. Perkara 12 dalam perlembagaan membenarkan negara ni menggunakan wang negara untuk membiayai institusi-institusi Islam. Itu hak kita dalam perlembagaan. Sekolah lain tak ada, vernacular tak ada hak, sekolah agama lain tak ada hak. Yang ada hak dalam perlembagaan perkara 12 tu institusi Islam saja. Jadi kita ada hak untuk minta, kita ada hak untuk tuntut. Tapi selama ni kita tak menuntut, ataupun kita tuntut tak dilayan. Tapi kali ni Allah dah bagi satu peluang lagi. Peluang kedua selepas kerajaan lepas dijatuhkan. Dah jatuh tertiarap sampai melampau-lampau puak bukan Islam ni. Menghina Nabi, buat macam-macam hal, meruntuhkan institusi-institusi Islam. Satu persatu kuasa yang ada pada tangan orang Islam, kuasa ekonomi, diruntuhkan satu persatu. Tapi Allah dah bagi peluang kedua kepada kita. Kalau kita ulangi kesilapan yang lampau lagi, kita masih membiarkan institusi Islam ni terpinggir, isu umat Islam terpinggir, maka tak tahulah berapa kali Allah nak bagi peluang. Kalau jatuh sekali lagi habis kita. Di Suruhanjaya Pilihan Raya, sebelum kerajaan jatuh baru ni, mereka telah mencadangkan 15 cadangan reformasi sistem pilihan raya yang dia nak buat tak lama lagi. Tak silap saya dalam bulan 8 atau bulan 9 dia akan bentang. 15 cadangan. Cadangan tu kalau dibuat, dilaksanakan, sistem pilihan raya yang ada dekat Malaysia ni akan berubah. Dan orang Melayu Islam tak akan dapat negara ni sampai bila. Kalau benda tu berjalan 4-5 bulan lagi saja. Alhamdulillah benda tu jadi halang. Warga Cina dibenarkan masuk negara ni sampai 3-4 tahun. Nak buat apa? Visa dia sampai 3-4 tahun. Mana ada visa sampai macam tu?
Dan benda-benda tu sedang dirancang, dilaksanakan. Alhamdulillah, Allah bantu lagi. Bila masuk COVID-19, itu satu rahmat terselindung. Walau itu pun penyakit, tetapi dengan benda macam tu, terhalanglah kemasukan yang ramai tu. Kita tak nampak kerja-kerja Allah ni. Allah bantu kita. Doa para ulama, kita tak tahu siapa punya doa makbul sampai terbalik kerajaan tu. Jadi kita terus berdoa, terus bercakap dan sebagainya. Masalah dia bila negara ni negara Islam, ada pihak-pihak yang cuba bawa masuk, macam saya cerita tadi tu, bila kerajaan Amerika disuruh kaji fahaman-fahaman yang ada, banyak fahaman yang ada, ini fahaman-fahaman pelik yang mereka sedang sokong oleh pihak Amerika. Fahaman Syiah masuk, fahaman pelampau evangelis, pelampau Kristian masuk, fahaman LGBT masuk, fahaman pluralisme agama, semua ni ada, dibiayai, dibantu dan dibenarkan bergerak fahaman-fahaman ni. Ini jumlah kumpulan-kumpulan mereka yang ada dekat Malaysia ni. Lebih kurang 2,000 NGO. 1,000 kita sempat kaji. Semasa saya di IKSIM dulu, kita sempat kaji lebih kurang 1,000 NGO yang bergerak untuk melanggar kita sebagai umat Islam kat sini. 1,000 yang sempat dikaji. Ada lagi 1,000 tak sempat sebab kena pecat, kena buang kerja. Mereka bergerak dengan duit yang banyak, dengan kesatuan yang jelas, dengan susunan gerak kerja yang strategik, kerjasama dan sebagainya untuk melanggar kita. Ini jumlah dia. Warna-warna NGO tu melambangkan ideologi dia. Dan mereka juga bawa fahaman-fahaman menafikan negara-negara Islam. Katalah negara ni sekular, ini hakim Melayu Islam. Dia mengatakan negara ni bukan negara Islam, negara sekular, hakim Islam. Yang ni kita tahulah, dia memang dikata sekular pun. Ada juga kata bukan negara Islam, bukan negara sekular, negara ni campuran kedua-duanya, hybrid. Ada juga kata negara ni ialah negara sekular tapi Islam. Macam orang ni, dia macam gini. Ciri negara sekular Islam, tuan-tuan boleh tengok dalam ni lah. Kalau nak pergi baca dalam ni, satu persatu panjang. Balik rumah, ada masa sempat baca. Antara ciri dia, negara ni, dia iktiraf Islam, duduk negara ni. Tapi Islam macam mana yang dia mau? Dia ada 4 ciri dalam ni. Salah satu ciri dia, Islam yang mesti menerima golongan LGBT tu. Ya, orientasi seksual tu. Kalau kata dia nak jadi maknya, benarkan dia jadi maknya. Itu negara Islam yang dia mau. Islam yang terbuka, Islam yang memberi ruang, kebebasan kepada orang. Ciri-ciri ada 4 kat sini. Okey. Bukan setakat dia biayai benda tu, kumpulan-kumpulan Islam dalam negara ni, seperti IRF ni, dia bawa masuk macam-macam fahaman sesat pula dalam Malaysia. Contoh dia yang ni, satu video ni saya nak tunjuk, yang kita pantau, yang dah kita cuba ambil tindakan pada 2017. Seorang tokoh daripada Indonesia bawa masuk ke Malaysia. Kita ada dengar sebelum ni yang kata fahaman Islam berpecah, ada yang bid'ah itulah bid'ah dan sebagainya. Sekarang ni dia bawa masuk satu fahaman daripada Indonesia masuk ke Malaysia, menafikan Quran yang ada pada hari ini ialah Quran yang sama dengan Quran yang ada pada Lauh Mahfuz tu. Boleh faham kan? Quran yang kita baca hari ini, selalunya orang petikai, kumpulan-kumpulan sesat ni kebanyakannya dia petikai tafsir dengan terjemahan Quran. Ini satu bentuk kesesatan baru pula dia bawa masuk, import ke Malaysia. Ni dekat Malaysia ni. Bawa masuk tokoh ni, dia bukan pertikaikan terjemahan tu. Dia bukan pertikaikan tafsir Quran tu. Dia pertikaikan Quran tu sendiri. Dia kata macam mana kita nak tahu Quran yang ada pada tangan kita pada hari ini ialah sebuah Quran yang sama dengan Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Tanya saya pun saya tak tahu nak cek kan. Kita percaya, kita yakin memang Al-Quran tak terjelas. Allah ada janji dalam Quran, takkan ada kebengkokan dalam Quran tu. Tapi dia tak percaya benda tu. Dia kata Quran daripada Lauh Mahfuz turun ke langit pertama, itu proses dia malaikat yang bawa. Bila malaikat bawa, dia tak ada penyimpangan, dia tak ada kebengkokan, dia tak ada tokok tambah, sebab malaikat bawa. Malaikat dia tak buat silap. Tapi bila malaikat sampai kepada Rasulullah SAW, Quran tu dah masuk satu proses yang dinamakan proses manusia. Bila masuk pada manusia, manusia ni pelupa, dia kata. Bukan setakat pelupa, nak turun ke bawah lagi sampai ke generasi kita ni, berapa ramai, berapa ribu pelupa dah ada dalam tu. Dia kata takkan Quran tu boleh maintain Quran yang sama macam mana Jibril bawa itu. Ini hujah dia. Ini pikiran gila. Kalau anda baca, assume that alif itu ditambah, anda bacalah bukan sebagai negation, tapi dengan pendek, maka menjadi lamu taukid. Maka ayat ini bisa kita baca seperti begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Jadi artinya, wahai orang-orang kafir, saya sebenarnya menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun menyembah yang saya sembah, dan kemudian dan seterusnya. Kendati demikian, kendati kita menyembah Tuhan yang sama, silakan kamu mengimani agamamu dan saya mengimani agama saya. Dan bacaan seperti ini secara ide, ya, secara idea, secara konseptual, ini dikonfirmasi dengan ayat Al-Quran yang lain. Apa dia kata tu?
Dia kata dalam surah Al-Kafirun, bacaan yang kita baca sekarang ni, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia kata la penafian tu, lam alif penafian tu sebenarnya tak ada, dia kata. Alif tu ditambah oleh manusia. Dia kata sepatutnya baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Daripada la a'budu ma ta'budun jadi la a'budu ma ta'budun. Daripada kami tidak menyembah apa yang kamu sembah, jadi kami sembah apa yang kamu sembah. Nah, ini fahaman yang dibawa masuk ke sini atas kerja-kerja yang kami buat ni, memantau gerakan-gerakan ni dan mengambil tindakan menghantar kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan ke atas orang ni. Maka bila kerajaan jatuh pada 2018 hari itu, tempat saya yang buat kerja pemantauan ni ditutup sebab dia nak supaya benda ni terus tersebar, rosakkan pemikiran masyarakat. Budak-budak muda dalam negara ni ramai yang sesat ikut kumpulan-kumpulan ni. Lebih kurang 300 program dah diorang buat, 300 lebih program sejak 2012. Kita pantau setiap program ni sehinggalah kita dibuang kerja. Bukan satu, dia ada banyak bentuk kesesatan yang dibawa. Salah satu daripada ini yang terbaru 2019. Apabila pengasas dan pengarah urusan dia, pengurusi dia, orang Propinang macam saya juga, dalam satu pertemuan bersama sebuah NGO daripada Amerika. NGO tu datang ke Kuala Lumpur, bertanya tentang perancangan mereka untuk tahun-tahun seterusnya. Salah satu perancangan yang dibentang pada 2019 baru ni 5-6 bulan lepas, dia kata kita nak ubah satu perkataan dalam perlembagaan tu. Perkataan dalam jadual ke-9 senarai 2 tu. Dalam perlembagaan, dia ada satu ayat di dalam perlembagaan tu memberi punca kuasa kepada kewujudan undang-undang syariah dalam Malaysia ni. Undang-undang nak wujud dalam Malaysia, dia mesti ada punca kuasa. Punca kuasa tu datang daripada perlembagaan. Punca kuasa kepada undang-undang syariah ada dalam senarai 2 jadual 9 tu. Di situ ada satu ayat. Dia nak ubah ayat tu. Kalau berjaya ubah ayat tu, ini semasa mereka pegang kerajaan. NGO ni memberi cadangan semasa mereka pegang kerajaan. Kalau ubah ayat tu dalam perlembagaan, secara automatik diluluskan dalam perlembagaan pada waktu tu, dalam parlimen waktu tu, parlimen lulus saja, maka dalam satu saat selepas parlimen luluskan perubahan perkataan tu, seluruh sistem syariah yang ada dalam Malaysia ni runtuh pada ketika itu juga. Jabatan Kehakiman Syariah runtuh, hakim-hakim syariah runtuh, sistem hukum syariah runtuh. Kita tak payah bercakap tentang undang-undang hudud, kita tak payah bercakap tentang undang-undang Islam, sebab semua tu dah tak ada dah, punca kuasa tu hilang dengan satu saat tu je. Dan ini perancangan yang dibentang. Mereka nak hapuskan terus undang-undang syariah daripada muka bumi ni, muka bumi Malaysia ni. Bukan satu, malah sebelum ni pada 2009, Sister in Islam menulis sepucuk surat kepada Perdana Menteri Malaysia. Pada waktu tu Pak Lah dia gunakan dasar terbuka waktu tu. Masa zaman dia lah banyak benda-benda pelik ni masuk, sebab dia guna dasar terbuka, dengar, bagi pandangan dan sebagainya. Maka datanglah puak-puak ni menulis surat terbuka. Apa yang dia cakap dalam tu? Hantar kepada Perdana Menteri, mendesak. Dia kata apa? Dalam jangka panjang, saya terjemah tu salah, dalam jangka panjang kami mendesak kerajaan untuk melakukan satu proses semakan semula terhadap semua undang-undang syariah yang ada dekat Malaysia ni, dengan pandangan supaya undang-undang ni dicabut satu persatu sehingga tinggal cuma undang-undang sivil saja. Dia ulang sekali lagi kenyataan ni pada 2016 dalam tulisan dia dalam The Star, bulan Januari tak silap saya. Dia ulang, dia kata kalau boleh negara ni nak buat apa saja dalam negara ni, nak buat apa saja polisi dalam negara ni, tolonglah jangan rujuk pada Islam. Sikit-sikit nak kena rujuk Islam, sikit-sikit nak rujuk Islam tu, Islam ni. Dia kata tak payah rujuk dah. Ini kenyataan yang keluar daripada orang Islam bernama Islam sendiri. Baru-baru ni mereka menyaman kerajaan negeri Selangor. Menyaman bukan kerajaan negeri Selangor, menyaman MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Atas alasan dia nak saman pasal pentadbiran Islam Negeri Selangor, Mahkamah Persekutuan tu. Untuk Seksyen 66 ni, ini pentadbiran Islam Selangor. Ini satu lagi percubaan. Bukan setakat kumpulan tu, tadi kumpulan wanita Islam saman kerajaan untuk runtuhkan sistem syariah tu. Ini kumpulan Maknyah. Maknyah ni kumpulan Pondek lah sini. Sini sebut Pondek lah. Kalau kampung saya Ponen, Penang, sebut Pondek. Sini sebut Pondek, tak silap saya. Maknyah kan. Okay. Maknyah ni kena tangkap di Negeri Sembilan. Kesalahan dia lelaki, pakai baju perempuan, pakai kebaya lah, pakai baju perempuan tu, pergi ke satu tempat dan mereka kena tangkap. Ikut Undang-Undang Syariah Negeri Sembilan, Seksyen 66 juga. Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan, siapa saja lelaki yang pakai macam perempuan, dia boleh kena tangkap dan dihukum. Maka Maknyah tu kena tangkap. Tak sempat kita hukum dia dalam mahkamah, apa dia buat? Kita tangkap Maknyah tu.
Kita nak pergi charge dia dalam mahkamah. Last kali yang pergi tangkap tu masuk mahkamah. Kita yang tangkap dia, kita kena charge dalam mahkamah. Dia saman kita. Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Sembilan diheret masuk mahkamah. Pejabat Agama Negeri Sembilan diheret masuk mahkamah. Kerajaan Negeri Sembilan diheret masuk mahkamah. Kerana apa? Kumpulan maknyah ni saman mereka sebab menghalang mereka pakai baju perempuan tu. Dia kata undang-undang apa ni, dia kata? Ini undang-undang yang menindas hak asasi dia sebagai manusia untuk pakai pakaian wanita tu. Saman. Masuk mahkamah tinggi. Kita menang. Tapi maknyah-maknyah ni tak puas hati. Dia kata apa? Itu ayat dia, saya baca sebab kecil sangat tu nak baca pun. Dia bantah keputusan hakim tu. Dia kata apa? Kami terkejut dengan keputusan hakim kerana beliau terlalu banyak merujuk teks-teks Islam dalam tu, dan mereka tak puas hati. Dia kata jangan rujuk teks Islam tu, tak mau. Dia pergi merayu dekat mahkamah rayuan. Masa merayu kat mahkamah rayuan tu, mahkamah tinggi kita menang. Pergi mahkamah rayuan, dia menang. Hakim yang buat keputusan tu hakim Islam. Hakim nama tu Hishamuddin Yunus, Muhammad Hishamuddin Yunus yang awal tadi tu. Dia kata apa? Undang-undang Seksyen 66 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan tu ialah sebuah seksyen undang-undang yang tak selari dengan perlembagaan, kerana ia melanggar hak asasi golongan macam ni untuk pakai sebagai wanita. Maka dia bagi kemenangan pada puak-puak tu. Masa dia orang menang tu, itu gambar dekat situ kalau kita tengok, yang menjerit-jerit menang tu semua tu, itu semua maknyah tu, yang perempuan tu. Bukan lelaki tu, bukan perempuan betul, maknyah. Dia menang, dia terkejut. Dia menang, kita pun terkejut. Dua-dua terkejut. Dia terkejut, dia menang, kita terkejut, kita kata. Tapi merayu peringkat Mahkamah Persekutuan, alhamdulillah kita menang balik kes tu. Ini semasa mereka dekat Mahkamah Persekutuan. Kalau tengok dia orang, ini antara tuntutan-tuntutan kumpulannya. Cuba kita tengok apa tuntutan mereka. Ini jenis-jenis tuntutan yang mereka dah bawa sampai ke Geneva, ke PBB. Banyak benda. 2009, 2013, 2016, 2018 di bawah komando. Ini kumpulan hak asasi wanita tuntut beberapa perkara, bawa sampai ke kerajaan kita dan pergi ke Geneva, PBB. Ini tuntutan kumpulan LGBT. Yang bertatu tu tak apa, tu lelaki tu, bukan perempuan. Tu aurat lelaki tu. Tu lelaki. Dia maknyah. Mereka buat tuntutan supaya hak-hak mereka mesti dihormati. Ini laporan-laporan mereka ke PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ini antara tuntutan yang mereka buat. Saya ringkaskan. Perkara 31, Islam sebagai agama negara. Mereka kata jangan tekankan. Dia kata negara-negara sekular. Sumpah Yang di-Pertuan Agong, dia kata itu untuk upacara rasmi saja, tak terlibat dalam pentadbiran negara dan sebagainya. Lepas tu antara perkara lagi dituntut dekat situ ialah perkara 82 ni. Di bawah perkara 8. Apa golongan perempuan ni, wanita ni, dan apa golongan maknyah ni minta sampai ke PBB tu. Nombor 1 dia kata minta haramkan poligami. Kahwin 2, 3, 4 tak boleh. Dia minta batalkan benda tu. Jangan benarkan. Itu dituntut sampai PBB. Nombor 2 dia minta supaya dia, para wanita Islam, diberikan hak untuk menceraikan suami dia. Hak untuk talak suami. Itu bahaya tu. Kalau kata telefon tak angkat pun silap-silap tarak 40 kan. Kalau kata bagi hak macam tu, bahaya. Dia minta hak tu. Satu lagi dia minta supaya bab khitan ni, khitan kat atas wanita ni, mesti diharamkan. Dia kata ini mencederakan tubuh para wanita. Haramkan. Siapa yang buat tindakan ni mesti kena tangkap dan dihukum sebagai penjenayah. Sebab apa? Mencederakan tubuh anak-anak dia. Itu cadangan-cadangan dia orang. Nombor 4 dia minta supaya dia ada hakim-hakim wanita untuk keluarkan fatwa. Nombor 5 dia minta hukum faraid diubah. Kalau lelaki dapat 2, perempuan dapat 2. Lelaki dapat 4, perempuan dapat 4. Itu dia minta supaya sama rata. Hukum faraid ubah. Bab hadanah, jaga anak dan sebagainya. Lepas tu bab kesaksian wanita. Satu saksi lelaki sama dengan satu saksi wanita. Dia tak 1-2, dia minta 1-1. Sama rata dia nak. Lepas tu isu wali nikah. Isu wali ni sampai ke tahap apa dia minta? Dia minta supaya siapa-siapa saja wanita Islam, belum kahwin ke, janda ke, anak dara ke, kalau dia pergi belajar dekat IPTA, dekat universiti, pergi kerja dekat mana-mana, dia berkawan dengan mana-mana lelaki, dan dia rasa dia nak kahwin dengan lelaki tu, dia tak perlu balik minta izin pada bapa dia. Sebab dia kata kita nak buang bab keizinan wali ni. Tak ada lagi. Dia nak buang bab wali ni, buang terus. Boleh nikah atas kehendak sendiri. Sebab dia kata wanita sudah ada kemampuan untuk berfikir bagi diri mereka sendiri. Tak payah minta izin wali. Anak-anak kita nak kahwin, dia punya suka, tak payah bagi tahu kita. Ini antara benda yang dia orang minta dalam tuntutan tu.
Bab diskriminasi terhadap golongan LGBT pun dia orang minta juga. Ini saya di UIA pada 2017. Bila bentang, bayangkan di UIA ni, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, saya bentang satu kertas kerja dekat Dewan tu, semua pelajar Islam. Background pelajaran daripada bidang pondok, sekolah agama dan sebagainya. Kertas kerja yang saya bentang di UIA pada hari tu ialah tajuk Gerakan LGBT. Tengah-tengah bentang ada 4 orang ni, budak student UIA juga. Dia kata apa? Dia angkat tangan tengah saya present. Dia kata, Cik Nizam, boleh saya tanya soalan? Saya kata, tanyalah soalan. Budak perempuan yang pakai tudung tu, yang hujung tu, hujung sekali, pakai tudung dalam kotak kuning tu, dia tanya soalan apa? Cik Nizam, apa masalah orang Islam ni dengan LGBT macam kami ni? Boleh faham soalan tu kan? Faham kan? Apa masalah orang Islam dengan golongan LGBT macam kami ni? Saya terkejut dekat situ sebab yang bertanya soalan tu kepada saya ialah seorang perempuan student Universiti Islam, pakai tudung dalam dia kuliah tu. Soalan dia macam tu. Bertembunglah dalam tu 4 orang ni. Jadi sesi pembentangan jadi sesi debat pula. Itu tanya ni, itu tanya tu, itu tanya ni, itu tanya tu. 300 orang dalam dewan. Semua background pendidikan agama. Ramai daripada pondok, ramai daripada tahfiz, ramai daripada sekolah agama. Saya buka ruang kepada kumpulan ni, kepada kumpulan student Melayu Islam datang bidang pengajian agama untuk menjawab kumpulan ni. Seorang pun tak berani jawab. Seorang pun tak berani cakap tidak, tak betul, salah, hukum dia macam ni, tak ada. Saya nampak kita dah bermasalah dah kat sini. Sebab yang sepatutnya mempertahankan Islam ialah generasi anak-anak muda yang belajar agama, yang akan keluar tak lama lagi daripada IPT ni. Tapi kalau dia diam, kalau dia senyap, kebenaran ada dengan diri dia, kebenaran itu tak dikeluarkan, maka kebatilan itulah akan menguasai ruang kat luar tu. Dan itulah yang berlaku pada hari ini. Itulah yang berlaku pada hari ini. Semalam saya bawa kereta, saya dengar radio BFM. Salah seorang pada tu ialah salah seorang tokoh, nama dia Dr. Narimah. Dia cerita tentang bagaimana mereka cuba memperkenalkan subjek pendidikan seks dekat sekolah. Dia cerita macam mana seorang Ustaz Jakim tegur dia. Ustaz Jakim tegur dia, dia kata nak buat pendidikan seks boleh dekat sekolah, tetapi saya nak Dr. Narimah masukkan satu perkataan ni. Dia kata perkataan ni bermaksud, dia kata masukkan ayat ni, dan pastikan juga anak-anak kita tidak mendekati zina dalam pendidikan tu. Jangan berzina dan jangan dekati zina. Lepas tu dijawab oleh perempuan ni. Dia kata, okey Ustaz orang yang pandai, Ustaz nak kata benda ni, tolong Ustaz senaraikan kepada saya satu persatu apa bentuk perbuatan mendekati zina atau apa dia. Saya nak Ustaz senaraikan satu persatu kepada saya, baru saya nak masukkan. Apakah saya sekarang ni, dia cakap tu, ini dalam interview radio semalam. Dia kata, apakah saya yang tak pakai tudung ni pun mendekati zina juga? Saya nak Ustaz jawab benda tu. Bila perempuan ni tanya bertubi-tubi kepada Ustaz yang ada tanggungjawab untuk tegur pasukan ni, Ustaz tu terkedu, Ustaz tu terdiam. Jawapan Ustaz tu kata, you ni pandai sangat lah, susah I nak jawab dengan you pandai sangat, tak apalah, jadi macam tu. Lalu dilanggar terus, dia nak buat juga benda tu. Sebab apa? Sebab orang kita, orang Islam kita yang pegang amanah untuk menjaga Islam kat situ, yang sepatutnya jadi medan paling hadapan dan paling belakang tu, tak berani nyatakan pendiriannya dengan tegas, tak berani mengatakan tidak, dan cepat benar mengalah. Itu masalah kita kat luar. Penyakit banyak kat luar sebab kita tak buat kerja. Kita ditindas dalam satu pertemuan yang kita buat. Saksi ada Ustaz Alauddin ada dekat sini, saksi dia. Dalam berapa grup yang penggerak agama ni. Bila kita seru supaya ustaz-ustaz kita bangkit, kita seru supaya golongan agama bangkit menentang benda-benda macam ni, memperbetulkan benda ni, tiba-tiba ada satu soalan kat belakang pula. Dia kata kalau kami bangkit, kalau saya bangkit, kalau saya tegur benda ni, tauliah mengajar saya kena tarik macam mana? Itu soalan dia kat saya. Saya kata malulah. Zaman sahabat Nabi bukan tauliah, dia korbankan diri, dia korbankan nyawa, kena pulau, macam-macam kena pada dia orang. Tak takut apa pun, nyawa hilang pun tak apa. Ini pasal tauliah saja. Pasal kena tarik tauliah, diam. Macam mana kita nak pastikan Islam ni bangkit kalau kata kita diam? Jadi kita kena bersuara. Ini antara perkara-perkara dekat IPTA lah yang berlaku. Di IPTA makin lama makin banyak. Ini di Universiti Sains Islam Malaysia, pengasas kepada sebuah pertubuhan bernama KMU, Komuniti Muslim Universal, membawa fahaman bahawa golongan LGBT itu boleh diamalkan. Pelajar Universiti Sains Islam, dia orang ditubuhkan pada 2015. Pengasas pada kumpulan tu duduk di Amerika, orang Melayu juga perempuan ni. Aniza Novel ni perempuan Melayu, orang Islam. Dia bawa fahaman Islam yang lain pada kita ni.
Dia kata dalam Islam, dia ialah Islam yang pentingkan hubungan cinta, kasih sayang dan sebagainya. Nak bercinta macam mana pun kita tak halang dalam Islam saja ni. Lelaki sama lelaki boleh bercinta. Perempuan sama perempuan boleh bercinta. Kalau perempuan dengan perempuan nak bercinta dan nak kahwin tapi tak ada siapa nak kahwinkan dia, dia kata datang tempat dia. Dia boleh jadi wali nikah. Dia boleh jadi tok kadi. Bukan setakat tok kadi. Mazhab yang dipegang ni, dia boleh tok imam, tok Bilal, tok Siap, semua dia. Boleh tengok yang bawah tu, gambar yang bawah sekali tu. Bila yang jadi imam tu seorang perempuan, belakang makmum dia seorang lelaki. Ini tokoh pemikir yang dia orang ikut. Aminah Wadud ni bekas pensyarah UIA dulu. Kontraknya tak disambung. Bawa fahaman macam ni. Dia boleh jadi imam, perempuan boleh jadi imam, lelaki boleh jadi imam. Lelaki boleh jadi Bilal, perempuan boleh jadi Bilal. Sama rata. Fahaman-fahaman yang sedang dikembangkan. Ini kekuatan jaringan mereka. Mereka bukan secara individu. Mereka ni bukan kecil-kecil anak. Mereka ni dapat support, sokongan daripada pihak-pihak luar negeri. Presiden Amerika ketika turun ke Malaysia pada 2014, Presiden Obama, lepas jumpa menteri kita, lepas jumpa orang-orang bisnes kita, dia buat pertemuan dengan kumpulan-kumpulan ni. Boleh tengok seorang-seorang kat situ, orang yang sama. Termasuk yang mencadangkan supaya hukum syariah itu dihapuskan. Termasuk padri yang menyaman kerajaan untuk benarkan orang Kristian guna kalimah Allah untuk rujuk Tuhan anak bapa dia tu. Termasuk golongan yang kata golongan LGBT ni boleh diamalkan. Ini 2014. 2015 Presiden Amerika turun ke Malaysia lagi. Jumpa dengan orang-orang yang lebih kurang sama. Siapa yang dijumpa ni ialah orang-orang yang sedang bercakap sekarang ni untuk menafikan bahawa kerajaan yang baru tertubuh dalam seminggu dua ni, dia kata ini kerajaan pintu belakang lah, kerajaan apa semua. Orang-orang tu muka-muka yang sama yang berjumpa dengan Amerika tu. Di situ. Ini pertemuan mereka dengan Presiden Obama. Di bawah tu boleh nampak. Ini semua muka-muka orang yang sedang bersuara pada minggu ni. Kata kami akan memastikan bahawa kerajaan ini tak akan kekal. Kerajaan yang dibuat ni kerajaan tak sah, tidak bermoral dan sebagainya. Semua tu ayat keluar daripada orang-orang ni. Orang-orang yang telah bekerjasama dengan pihak-pihak Amerika, yang mendapat dana daripada pihak-pihak mereka untuk pastikan kuasa tu dipegang oleh boneka-boneka mereka dekat sini. Ini dia orang. Termasuk yang tengah ni, Presiden Persatuan Maknyah Malaysia. Dalam bulat tu, Presiden Persatuan Maknyah tu lah, Justice for Sisters. Kenapa dia sampai Presiden Amerika nak jumpa dia? Sebab dia ada kekuatan. Melalui statement, kenyataan yang dibuat, jumlah maknyah dekat Malaysia ni, kenyataan yang dibuat 70,000 orang. Maknyah saja 70,000. 70% daripada 70,000 maknyah ni ialah maknyah berbangsa Melayu. Berpuluh ribu maknyah Melayu ni. Ini semasa dia dapat anugerah oleh Setiausaha Negara Amerika, John Kerry, 2016. Anugerah Wanita dengan Keberanian 2016. Bukan wanita pun. Amerika buat satu hari yang dinamakan sebagai Hari Nisyayub. Kita ni ada hari raya, hari kebangsaan. Di Amerika ada Hari Nisyayub. Sambut dia, angkat dia, lambung dia sampai tahap macam tu. Bagi award, bagi anugerah dan sebagainya kepada dia. Ini pun dapat anugerah. Semua orang kenal dia. Ini pun dapat anugerah. Sistem Islam, kerajaan Perancis bagi anugerah pada dia. Tadi kerajaan Amerika bagi anugerah. Ini kerajaan Amerika bagi anugerah pada Amiga. Ini United Nation, PBB bagi anugerah pada dia. Anugerah demi anugerah ni diberi ialah supaya komuniti antarabangsa menyokong dia orang ni. Kalau jadi apa-apa pada dia, kerajaan ambil tindakan ke atas dia, kerajaan tangkap dia di atas undang-undang sedia ada, maka tekanan-tekanan antarabangsa akan dihalakan pada negara ni. Siapa yang nak backup negara ni? Siapa yang nak bantu bersuara untuk negara kalau kata bukan kita? Kita nak buat benda yang baik. Bila buat benda baik, menghalang benda-benda buruk, maka kita kena tindakan dan tekanan daripada puak-puak ni. Cynthia Gabriel, dia kata nak panggil saya ni agensi air pun tak apa. Award lagi, anugerah lagi, dapat anugerah lagi. Masalah dia sekarang, itu generasi lepas. Generasi liberal lepas tu, mereka ni dia bukan background agama kebanyakannya, background pendidikan sekular. Tapi pelapis-pelapis dia yang sedang disediakan pada ketika ni, mereka datang daripada kumpulan-kumpulan yang berasal daripada sekolah-sekolah pondok, sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa masa depan nanti budak sekolah pondok ramai. Jadi nak berhadapan dengan sekolah-sekolah pondok ni yang ada ilmu-ilmu agama yang cukup kuat ni, maka dia mesti ada ketumbukan yang sama kuat datang dari sekolah agama juga. Itu jadinya kepada ramai budak-budak kita sekarang ni. Ada yang murtad, ada yang ikut kumpulan liberal, ada ikut kumpulan sesat. Banyak dari mereka hafaz Quran sampai 30 juzuk pun ada. Contoh dia dekat sini, budak ni hafal Quran 30 juzuk. Seorang hufaz bergerak dengan NGO yang nak meruntuhkan undang-undang Islam tadi tu. Ini
Muhammad Badrul Nizam, Muhammad Ridha, bekas pelajar sekolah agama, sekolah Izzuddin Shah di negeri Perak, murtad masuk Kristian jadi padri. Budak sekolah agama murtad. Numan Afifi, dia ni bekas sekolah Ma'had di negeri Perlis, Ma'had, dan kemudian dia mengajar di Ma'had. Sekarang ni dia jadi kepala kumpulan LGBT Melayu ni. Pejuang LGBT sampai ke tahap bukan kecil-kecil yang pejuang ni, sampai ke PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia bentangkan kes, dia bentangkan rayuan kepada pihak berkuasa Bangsa-Bangsa Bersatu tu untuk beri tekanan kepada Malaysia ni sebab kita menghalang golongan LGBT. Dia bukan daripada kumpulan Mak Rempit ni. Dia bukan dari kalangan orang yang tak sekolah tu. Dia bukan dari kalangan budak-budak sekolah kebangsaan tu. Yang jadi kepala LGBT ni ialah bekas pelajar Ma'had yang kemudian mengajar di Ma'had. Apa jadi sekarang? Yang ni belajar di Universiti Islam, promote LGBT dengan kumpulan dia. Yang ni